Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, sekalian pegawai dan aliyatan kuasa masjid, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca tajuk yang berkait dengan Fadail al-Amal ataupun kitab al-Fadail, kitab berkenaan dengan fadilat-fadilat amalan sebagai pelengkap kepada kuliah, siri-siri kuliah kita sebelum ini, iaitu berkenaan dengan akidah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun senantiasa Allah menggandingkan iman dan juga amal saleh. Setelah kita yakin, kita percaya kepada Allah dan Rasul, maka langkah seterusnya adalah kita beramal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, sebagai targhib, iaitu sebagai motivasi ataupun dorongan kepada jiwa kita, maka para alim ulama kita menasihatkan kita untuk senantiasa membaca hadis-hadis tentang kelebihan amalan-amalan ini, agar kita tahu apakah amalan-amalan yang utama yang disebut oleh Nabi SAW yang perlu kita lakukan sebagai bekalan untuk kita di akhirat. Dalam kuliah kita yang lalu, kuliah yang pertama berkenaan dengan fadilat amalan ini, kita membaca berkenaan dengan Al-Quran secara umum, kelebihan ataupun fadilat membaca Al-Quran dan juga beramal dengan Al-Quran secara umum. Pada malam ini tuan-tuan sekalian, rentetan ataupun sambungan kepada Al-Quran juga, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengemukakan kepada kita hadis-hadis tentang kelebihan beberapa surah yang tertentu di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kuliah kita pada malam ini berkait dengan hadis-hadis tentang surah yang tertentu dan juga ayat yang tertentu dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah memberi tajuk Babul Hati ala Suwarin wa Ayatin Makhsusah, bab berkenaan dengan galakan terhadap beberapa surah dan juga ayat-ayat yang tertentu. Hadis yang pertama yang dibawa dalam kitab dia ini, iaitu hadis berkenaan dengan kelebihan surah Al-Fatihah. An Abi Sa'id Rafi' ibni Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Hadis disampaikan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Rafi' bin Al-Mu'alla. Dia menceritakan, satu hari Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, maukah kamu untuk aku ajarkan kepada kamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid? Fa akhadha bi yadi, lalu Nabi pegang tanganku.
Nabi sebut sambil Nabi pegang tangan. Falamma aradna an nakhruja, kata Abi Sa'id, kata Rafi', tak kala kami hendak keluar daripada masjid, qultu, aku pun memperingatkan Rasulullah. Aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau telah berjanji tadi bahawa akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Quran. Qala, lalu Nabi SAW bersabda kepada dia, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sebab itu surah Al-Fatihah ini dikenali juga dengan surah Alhamdu. Dan biasa dalam Quran Nabi memberi nama surah itu dengan awal surah Qul Huwallahu Ahad, surah Qul A'udzu bil Falaq, surah Wal Asri. Dan begitu juga Al-Fatihah ini Nabi sebut iaitulah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Nabi kata lagi, hiya as-sab'ul masani, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang. Sebagian fasir kata iaitu 7 yang mana kandungannya diulang dalam Quran. Dalam Quran makna 7 ayat yang mana kandungan dia itu akan diulang, sentiasa diulang oleh Allah dalam Quran. Dan sebagian ulama menyatakan ashabul masani iaitu 7 ayat yang sentiasa diulang dalam sembahyang, yang diulang pada setiap hari oleh orang Islam. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sembahyang, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Di sebab itu diulang senantiasa, maka disebut dengan ashab al-masani, 7 yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim alladhi utitu, dan juga Al-Quran yang agung yang mana aku dikurniakan akan ianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi jelas tentang perselian dalam hadis ini bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Quran. Adapun ayat yang paling agung ayat kursi. Ini surah. Jadi ada setengah orang tanya, Ustaz, bukankah ayat kursi itu ayat? Ini Nabi maksudkan surah. Surah ini mana penuh, ayat ini mana tidak penuh. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, fadilat ayat kursi nanti ada hadis yang khusus insya-Allah. Kemudian dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjaga salat, bermakna surah yang agung ini kita tidak pernah tinggal daripada membacanya pada setiap hari, tidak kurang daripada 17 kali satu setiap hari kita ulangkan, kerana dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad. Ini Nabi cerita pula kepada kita fadilat ataupun kelebihan surah Al-Ikhlas, di mana disebut dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, surah Qul Huwallahu Ahad. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkenaan Qul Huwallahu Ahad, ya, surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang mana diriku berada dalam tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Quran, sesungguhnya ia, yakni surah Qul Huwallahu Ahad, menyamai sepertiga Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian Nabi menjelaskan dari segi mana tu menyamai sepertiga Quran itu. Dalam hadis yang lain Nabi bertanya kepada sahabat dia, ayu'jizu ahadukum ayaqra sulusal Quran fi lailatin,
Apakah salah seorang daripada kamu lemah yang tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran pada setiap malam? Fashaqqa dzalika 'alaihim wa qalu, dan itu menimbulkan keberatan ke atas mereka, dan mereka berkata, para sahabat berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa di kalangan kami ini yang mampu ya Rasulullah untuk baca setiap malam sepertiga Quran? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Qul Wallahu Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad sulusul Quran menyamai 1/3 Quran. Jadi memanglah tuan-tuan sekalian, kalau sahabat-sahabat sendiri pun mengadu, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapakah di kalangan kami ini yang mampu untuk baca 1/3 Quran pada setiap malam ya Rasulullah? Rasulullah kata, baca Qul Wallahu Ahad 1/3 Quran. Kemudian banyak tuan-tuan sekalian dalam bab ini Imam Nawawi bawa pada kita hadis tentang kelebihan Qul Wallahu Ahad ini, menggambarkan Qul Wallahu Ahad ini merupakan satu surah yang seolah-olah dia anugerah Allah untuk kita. Tinggal lagi kita nak dengan tak nak saja. 3 kali baca makna menyamai baca satu Quran. Kemudian ada di sana Nabi menyebutkan, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. 10 kali kalau nak rumah dalam syurga. Siapa yang baca 20 kali 2 rumah dalam syurga, baca 30 kali 3 rumah dalam syurga. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kalau begitu banyaklah rumah kita, senang nak buat rumah dalam syurga. Lalu Nabi berkata, kama qala Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala boleh memberi banyak mana yang kamu nak. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun banyak, walaupun senang, nampak macam senang, tapi kalau betul senang, ramai bakal buat. Tapi kita sendiri pun tahu, senang di mulut, senang pada rasa, tapi nak istiqamah, nak buat itu sebenarnya memerlukan pada mujahadah. Terutama sekali amalan-amalan segini ni tuan-tuan sekalian, dia tak nampak di dunia. Dia tak nampak. Pahala tu tidak nampak. Macam Nabi SAW sebut berkenaan dengan saf yang pertama. Jika sekiranya kamu mengetahui pahala yang ada pada saf yang awal, dan kamu tidak akan memperolehinya melainkan dengan mengundi, nescaya kamu akan minta diundi. Kamu akan minta diundi. Contoh macam masjid ni, satu saf depan ni berapa? Berapa puluh? 50? Tak ada. Berapa? 35, 25. Yang main serentak 30. Yang main serentak katalah 30. Dan semua pakat tahu, dan semua nampak kelebihan yang ada pada saf itu. Dan 5 orang kena buang. Tak akan ada yang kata tak apalah, ambillah, saya duduk saf belakang, tak apa. Kata Nabi, tidak akan ada. Sebaliknya semua akan kata undi. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian tak payah undi. Hari Jumaat boleh tengok hari Jumaat. Pakat main awal, tengok di depan kosong pun pakat tak mau duduk di saf depan. Dan Nabi sebut satu lagi, azan. Azan bersama juga. Kalaulah kamu tahu betapa besarnya pahala yang ada pada azan itu, saya akan minta diundi juga. Ini tak payah, semua pakat tak mau. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kerana itu kita kena memperkuatkan jiwa kita, kefahaman kita, kena baca selalu supaya timbul dalam dipanggil hati sanubari kita ini. Kalau kita tak buat, kita rugi. Kita akan rugi di akhirat nanti. Kerana ini sajalah bekalan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat nanti, hari kebangkitan nanti, kata Allah, tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak. Sudah habis, tidak ada guna lagi. Yang apa yang kita bawa di sana, tuan-tuan sekalian, amalan kita, iman kita, amal soleh kita, itulah apa yang kita tukar pahala yang masa kita.
mulut kita, tangan kita, kaki kita, jejak kita yang kita tukarkan menjadi amal soleh, maka itulah yang akan menjadi pahala untuk kita di akhirat. Jadi sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ni jangan lambat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dalam surah Ali Imran. Dan bersegeralah kamu, mana jangan lambat-lambat, jangan menangguh-nangguh. Wasari'u, bersegeralah kamu, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan juga kepada syurga, yang mana syurga itu luas, kata Allah, dan seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun banyak dia bawa surah Al-Ikhlas ini, tapi kita baca satu dua, dan kerana kalau boleh malam ni tuan-tuan sekalian kita nak selesaikan bab fadilat surah-surah dan ayat-ayat ini. Kemudian ada seorang lelaki, dia bila semayang, dia baca ayat apapun, surah apa sekalipun, dia mesti tutup dengan surah Al-Ikhlas, termasuk ketika dia jadi imam. Lalu ada orang lapor kepada Nabi SAW, Nabi panggil dia, kenapa kamu buat begitu? Lalu dia jawab, dia kata, inni uhibbu hadhihi surah, kerana aku sesungguhnya sangat cinta kepada surah ini. Lalu Allah Ta'ala Rasulullah sebut pada dia, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kasih kamu kepada dia itu menyebabkan Allah kasih kepada kamu. Allah cinta kepada kamu sebagaimana kamu cinta kepada surah Ikhlas itu. Dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kasih kamu kepada dia itu membawa kamu masuk dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan. Kemudian tuan-tuan sekalian, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat al-lailata lam yura misluhunna qat. Ini masuk kelebihan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Daripada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin, tidakkah kamu memerhatikan beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah dilihat seumpamanya sebelum ini selamanya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Ini rawahu Muslim. Ini pun Nabi panggil dengan surah qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Jadi sekaligus untuk berselian bagi jawapan pada kita. Ada semua orang tanya, Ustaz, saya dengar orang ni, ada orang sebut, terutama sekali bila tutup majlis, ada kadang-kadang ada amalan kita jumpa tutup majlis dengan surah Al-Asri. Ada pengusi kata kita tutup dengan surah Al-Asri, dan ada pula pengusi kata kita tutup dengan surah Wal-Asri. Ada waw situ. Jadi dia tanya, yang betul ini surah Al-Asri ke surah Wal-Asri? Jadi tuan-tuan sekalian, dua-dua betul. Kalau surah Wal-Asri itu ambil daripada ayat yang pertama, Wal-Asri. Seumpama Nabi dalam hadis disebut surah itu bersempena dengan ayat yang pertama, surah Qul Wallahu Ahad, surah Qul A'udzul Falaq, surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Jadi surah Al-Asri itu surah Al-Asri, dan boleh juga kita panggil surah Wal-Asri. Surah Alif Lam Mim Tanzil, surah apa tuan sekalian? Surah Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Surah apa ni? Jadi begitulah penamaan surah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, surah ini merupakan surah perlindungan
sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan, kana Rasulullah yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwizatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nabi, kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan Allah, selalu berlindung dengan Allah daripada jin dan juga daripada pandangan manusia. Ain, dia panggil sihir ain. Sihir ain. Sihir daripada pandangan mata. Nabi selalu minta lindung. Cuma dia tak sebut di sini macam mana Nabi minta lindung itu. Ya ta'awadu yastajir. Mungkin Nabi sebut, ya Allah, lindungilah kami daripada jin, ya Allah, lindungilah kami daripada sihir melalui pandangan mata manusia yang khianat, yang jahat pada kami. Sehinggalah turun Al-Mu'awwizatani, dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu binnas. Falamma nazalata akhadha bihima. Maka Nabi berlindung dengan Allah dengan membaca dua surah ini saja. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ini bila memang kita memerlukan perlindungan, mana kejahatan yang berkait dengan jin, dengan sihir, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan sebut santau contohnya, itu sihir, sebahagian daripada sihir. Kalau ada lah di sana contoh macam gangguan-gangguan makhluk halus, tidak ada lain melainkan jin. Cuma orang Melayu ni dia bagi nama hantu. Hantu pula banyak jenis. Hantu raya lah, hantu nu, hantu ni. Gamaknya besar lah kot hantu tu, dia panggil raya. Dan dalam bahasa Melayu ni, jalan raya, jalan besar. Hari raya, hari besar. Hantu raya, tak tahu lah besar mana. Tak pernah nampak. Jadi, kalau betul lah ada hantu, orang tanya, Ustaz pernah nampak hantu? Minta maaf lah. Tak pernah nampak dan tak mau tengok. Dan ada orang kata pernah nampak. Wallahu'alam. Kalau betul ada, maka tidak lain melainkan jin. Kerana dalam Quran, tentang makhluk halus ini, Allah Ta'ala sebut malaikat, kemudian jin, dan juga roh. Roh ini, persoalannya tuan-tuan sekalian, ada orang kata roh orang mati dan sebagainya tak tenang, berlegar di alam ini, itu tuan-tuan sekalian tak boleh berlaku. Sebab roh ini bila dia berpindah ke alam sana, dia tak boleh berada lagi di dunia ini. Dia dah pindah ke alam barzakh sana, dia sibuk, sama ada sibuk dengan nikmat kubur ataupun dia sibuk dengan azab kubur. Dia tidak ni. Mungkin orang tanya, tu Ustaz, adakah ada hadis Ruhul mukmin mu'allaqatun bidai ni? Ruh seorang mukmin itu tergantung dengan sebab hutangnya. Mungkin sebab tak bayar hutang tu lah duk berlegar lah atas muka dunia. Itu tergantung, bukan makna itu. Bukan makna tergantung itu duk terawang-awang, duk pergi ke sana, ke hulu, ke hilir, duk kacau orang dalam dunia ni, tidak. Dia berada di sana. Cuma maksud tergantung itu, Allah Ta'ala gantung kebaikan yang sepatut dia dapat itu ditangguhkan. Itu makna dia. Hatta dia mati syahid. Walaupun dia mati syahid, bila sangkut dengan hutang dan sebagainya, maka dia Allah Ta'ala tangguh. Mana itu mu'allaqatun, ditangguh kebaikan dia itu. Wal'ayazubillah, Allah musta'an. Kita minta kita berselian, bila ada hutang dan sebagainya itu, kita selesaikan sebelum kita mati, insyaAllah. Jadi tuan-tuan berselian, memang kita perlukan perlindungan. Perlindungan daripada kejahatan manusia, min syarril waswasil khannas, bisikan-bisikan kejahatan, segala jenis kejahatan. Dan Allah Ta'ala mengajar kita untuk berlindung dengan dia, bukan dengan yang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pernah sebut hadis sebelum ini, dan kita ulang lagi kaedahnya, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu kaedah dia. Adapun kita baca, itu sunat tuan-tuan sekalian, untuk tambahan.
Yang tambahan kita baca ayat kursi, kita baca apa ni al-muawwizatan ini, qul surah al-falaq dan juga surah an-nas, itu tambahan. Tapi kaedah yang umumnya ialah kita jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga sembahyang, jangan buat maksiat, sentiasa ingat kepada Allah. Maka Nabi sebut dalam hadis, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Yahfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah. Tujahaka ini amamaka, Allah seolah-olah berada di hadapan kamu, yakni sentiasa berada bersama kamu. Jangan sekali-kali tuan-tuan sekalian nak jaga harta benda kita, nak jaga rumah kita, kita buat amalan-amalan yang syirik pada Allah. Tanam tu, tanam ni, tabuk tu, tabuk ni. Jangan tuan-tuan sekalian. Itu semua amalan-amalan yang mungkin kita tanya, bila kita buat suatu benda yang di luar daripada yang diajar oleh Allah dan Rasul, maka itu bukan kita minta jagaan daripada Allah, kita minta jagaan daripada makhluk juga. Kemungkinan dipanggil kita buat amalan itu supaya adalah makhluk lain yang jaga kita. Biasanya jin lah, malaikat. Malaikat dan sekalian, dia akan jaga kita kalau kita ni dekat dengan Allah, dekat dengan Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Sebagai contohnya, ada hadis tentang ayat kursi yang menceritakan bahawa bila seseorang itu dia sebelum tidur dia baca ayat kursi, maka Allah akan persiapkan malaikat yang menjaganya sampai pagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita serahkan urusan jagaan kita kepada jin sebagai contohnya, maka jin makhluk. Yang makhluk ni tuan-tuan sekalian, dia sifat lemah. Akan ada yang lebih tinggi. Kita suruh jin jaga kita, orang lain hantar jin yang lebih kuat daripada jin kita itu, kalahlah kita. Lepas tu, dan ada seorang tu dia pernah cerita, dia pergi jumpa seorang bomoh lah kita kata, dan bomoh tu kata dekat dia, kamu ni ada jin yang ganggu kamu, ada berapa ekor? Seekor kena bayar 500. Kalau ada 3 ekor, tuan sekalian 1,500 jenuh. Itu semua mainan-mainan tu, mainan-mainan dia panggil, komersial dia panggil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita beramal saja, jaga hubungan dengan Allah. Yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas sebagai al-muawwizatan yang diamalkan oleh Nabi sendiri. Riwayat Imam At-Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Dan Nabi SAW sendiri, tuan-tuan sekalian, ini tidak ada kaitan dengan pelindungan ini, cuma ada kaitan dengan perubatan. Kerana Rasulullah SAW ini dia ada juga mengajar kita umat dia ini doa-doa penyembuhan, dia panggil doa syifa. Disebut dengan ruqyah syar'iyah. Cuma orang hari ini sejak zaman-zaman orang kata apa, kemajuan teknologi pengubatan ni, kita pun dah tak beramal dah dengan doa-doa syifa ni. Bila sakit sikit, teringat Panadol. Sakit lebih sikit, teringat klinik. Teruk sikit, hospital lah, masuk wad. Teruk sikit lagi, tak teruk sikit lah, teruk banyak, jumpa pakar. Jadi ayat-ayat syifa, doa-doa syifa tu tak teringat lagi. Bila sampai last sekali, doktor pakar pun kata, pakcik ni tak payahlah, kami dah habis ikhtiar. Waktu tu barulah teringat nak berdoa dan sebagainya. Padahal tuan-tuan berselan dalam Quran penuh, dalam hadis Nabi, bahkan dalam Sahih Bukhari sendiri pun ada kitab Al-Marda, ada kitab Tib, ada kitab, ada tajuk khusus yang menghimpunkan hadis-hadis tentang perubatan dan juga orang sakit. Di antaranya doa syifa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi SAW apabila dia menziarahi orang sakit, dia akan baca 3 qul. Dia akan baca 3 qul. Mudah ya tuan-tuan sekalian.
Semua doa dalam kita dah. Tinggal kita nak baca atau tak baca. Nabi SAW bila dia menziarahi orang sakit, dia akan baca qul huwallahu ahad, dia akan baca qul a'udzu falaq wa bin nas. Dan dia akan sapu lurut pada orang sakit itu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pada ketika Nabi sakit, aku baca pada tangan Nabi, ambil berkat tangan Nabi. Dia tak baca tangan dia, sebab tu dia kena baca tangan dia. Sebab Rasulullah baca di tangan dia, kemudian dia sapu di orang sakit tu. Tapi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku baca pada tangan Nabi dan aku lurut pada Nabi sendiri. Cuma tuan-tuan sekalian, masalah satu lah, kadang-kadang kita ni bila baca kat kawan kita, orang kata kita bomoh. Buat pula lega pula lepas tu. Pakat duk mai jumpa kita pula lepas tu. Tak kisahlah tuan-tuan sekalian, tak payah peduli yang tu. Sekarang ni dia menjadi satu sunnah Nabi. Baca Quran ayat tertentu ini untuk sakit, mendoakan orang sakit dan sebagainya, itu menjadi sunnah Nabi SAW. Dan selain daripada itu, ada doa yang baiklah tuan-tuan sekalian kita amalkan. Karena dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita ni sentiasa berdoa dengan nama Allah. Allah Taala ada 99 nama. Dalam satu hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Taala ada 99 nama. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala suruh Allah ni ada nama-nama yang terindah, maka berdoalah kamu dengan nama-nama itu. Jadi tuan-tuan, kalau ada masa cuba baca dengan surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman AS. Bila Nabi Sulaiman dalam mesyuarat dia offer. Dia kata, siapa di antara kamu, dalam mesyuarat ni dia mesyuaratlah. Nabi Sulaiman ni dia hebat, Allah Taala bagi mukjizat dekat dia. Dia mesyuarat dengan semua makhluk. Wakil manusia ada, wakil jin ada, ifrit, wakil burung pun ada. Dan dia boleh mendengar suara semut, raja semut bercakap pun dia boleh dengar. Nabi Sulaiman AS. Jadi bila dia jemput Balqis di Yaman sana, Yaman dengan Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, lebih kurang dalam 2000 km jauh. Bila Balqis dalam perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman AS, dan Nabi Sulaiman nak menimbulkan satu kejutan kepada Balqis. Lalu Nabi Sulaiman dia nata dalam surat itu, dia minta, siapa di kalangan kamu yang boleh pindahkan singgah sana Balqis sebelum dia sampai? 2000 km tuan sekalian. Singgah sana ni macam kusian ni lah, singgah sana raja dia panggil. Sebelum dia sampai, Ifrit jin dia kata, aku boleh pindahkan sebelum kamu bangkit dari tempat duduk kamu. Mana sebelum habis mesyuarat lah. Tapi seorang lelaki yang saleh, yang dikurniakan Allah dengan ilmu tentang kitab Allah, dalam ayat tersebut begitu, dia kata, ya Sulaiman, aku boleh pindah sebelum matamu berkedip. Dia lagi hebat, lagi hero lagi daripada Ifrit. Dia manusia. Sehingga kan Nabi Sulaiman sendiri pun bersyukur, ya Allah, engkau telah kurniakan kepada umatku orang yang begitu kehebatan dia. Dalam tafsir tuan-tuan sekalian, dalam tafsir Al-Muyassar, sebelumnya nak jumpa dalam tafsir ajaran lain. Kenapa kehebatan? Di mana rahsia kehebatan dia itu? Dan baru ni nak jumpa juga dalam tafsir Al-Mukhtasar. Berapa ramai ulama-ulama Arab Saudi ni, mereka gabung, mereka hasilkan tafsir yang maknanya ambil pandangan-pandangan terbaik. Itu mukhtasar di tafsir Quran. Dalam tafsir itu pun sebut, lelaki ni dia dikurniakan Allah dengan rahsia salah satu nama Allah. Bila dia nak apa-apa saja, dia akan berdoa dengan nama Allah itu, dan doa dia akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni ada satu nama Asy-Syafi yang Nabi sebut, dan Nabi guna nama ini untuk mendoakan kesembuhan. Di antaranya doa dalam Sahih Bukhari, dan juga dalam kitab Sunan pun ada, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan manusia,
Ya Allahumma rabban nas, ya Allah wahai Tuhan manusia, ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, kan engkaulah asy-syafi. Itu nama Allah Taala, asy-syafi. Engkaulah asy-syafi, Tuhan yang menyembuhkan. Syifaan, dengan sembuhan yang mana jika engkau menyembuhkan, la yughadiru saqama, tidak akan meninggalkan lagi sebarang penyakit. Itu tuan-tuan sekalian, maknanya kena hidupkan balik ni sunnah Nabi ni. Maka ubat juga lah tuan-tuan sekalian. Jumpa doktor pun jumpa doktor juga, tapi gabungkan, sinergikan dengan penyembuhan. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, Allah Taala, Rasulullah sendiri pun sebut dalam hadis itu, dalam doa itu, nasyifaan la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak akan meninggalkan sebarang saqaman, sebarang saki baki penyakit lagi. Kemudian tuan-tuan sekalian, di antara yang disebut dalam hadis dalam bab ini iaitu kelebihan surah Al-Mulk. Kelebihan surah Al-Mulk. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, inna suratan minal Quran salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi qala hadisun hasan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran, salasun ayatan, 30 ayat, akan memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga diberi ampun oleh Allah. Dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, hadis ini lalu Nabi kata surah itu ialah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Ini riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Kata Imam Tirmizi hadisun hasan. Dalam riwayat lain daripada Al-Hakim, kata Imam Hakim hadis sahih dan diakui oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, iaitu kata Nabi SAW, suratu Tabaraka al-mani'atu min azabil qabr. Surah Tabarak adalah penegah, penghalang daripada azab kubur. Yang daripada azab kubur. Dan di sana yurwa an Jabir, diriwayatkan daripada Jabir. Cuma dalam kitab ni ada syarah ni, kitab syarah dia sebut hadis ni tapi dia tak sebut riwayat. Kata diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanam, Nabi tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, wa Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan juga surah Tabarak, surah Al-Mulk. Ini menjadi asas bagi alim ulama kita yang menggalakkan kita untuk sentiasa membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Ada faedah yang khusus di samping kita dapat pahala tuan-tuan sekalian setiap huruf itu 10. Dia faedah yang khusus iaitu benteng al-mani'ah. Al-mani'ah ni mana? Benteng kita min azabil qabri, daripada azab kubur. Ini sebagai tambahan tuan-tuan sekalian. Tapi kalau baca surah Al-Mulk saja sembahyang tak payah jugalah. Mana sebab itu kita sebut dah tadi ni. Asasnya itu adalah benda yang fardu, benda wajib. Apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan sebelum ni pun tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah baca dah satu hadis kursi. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kita melalui Rasulullah SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu. Tidak ada, bila hamba aku ingin mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, tidak ada yang paling aku suka mimma aftaratu alaih, daripada amalan yang aku fardukan ke atasnya. Itu yang paling asas. Kemudian wala yazalu taqarrub, dan kemudian berterusan pula dia melakukan yang sunat-sunat hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada dia. Jadi ada dua fasa itu, dua tingkat. Yang fardu dulu, kemudian setelah itu barulah pergi kepada yang sunat. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, sama juga orang kata, ustaz, macam mana masalah hadis siapa yang mati pada hari Jumaat akan aman daripada fitnah kubur? Ya, kalau dia sembahyang, kalau dia taat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak taat, semata-mata mati pada hari Jumaat itu,
tidak aman juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dia asasnya adalah yang fardu, menjaga yang fardu, kerana itu yang disebut oleh Allah dalam hadis kursi. Kemudian ini tuan-tuan sekalian, dua ayat hujung Al-Baqarah. Hadis daripada Abi Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW sabda, "Man qara'a bi ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu," muttafaqun alaih. Barang siapa yang baca dua ayat di hujung surah Al-Baqarah pada satu malam, kafatahu, mencukupi dua ayat itu untuknya. Itu mana, ini pun orang Melayu selalu ada ayatnya. Mana ada? Bacalah sebelum tidur. Dan dalam Islam ni, malam mula maghrib dan tamat dengan fajar subuh. Itu di antara tu. Tuan-tuan nak baca siap-siap lepas maghrib pun tak apa, tuan-tuan nak baca lepas isyak pun tak apa, nak baca sebelum tidur pun tak apa, nak baca sebelum masuk subuh, dan bila bangun awal sikit tuan-tuan sekalian, waktu sahur dan sebagainya. Cuma waktu sahur ni sebaiknya ialah istighfar. Waktu sahur sebelum subuh itu sebaiknya adalah istighfar. Tapi kalau tuan-tuan bangkit waktu tu lah, maka paling baik witir lah. Witir lah tuan-tuan sekalian. Kalau bertembung witir, macam mana ustaz? Saya bangkit sebelum subuh, witir tak buat lagi. Ada setengah ustaz kata, "Wa bil asarihum yastaghfirun." Dia baca ayat tu. Orang bertakwa pada waktu sahur, sahur ni adalah waktu sebelum subuh, mereka beristighfar kepada Allah. Kalau bertembung, witir lah. Kerana witir ni tuan-tuan sekalian, dia semayang. Dia solat malam yang paling baik adalah witir. Dan diikuti dengan qiyamul lail. Tapi siang pula solat sunat yang paling baik adalah solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum solat subuh lebih baik ke dunia dan segala isinya. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi sebut umum di sini. Kafatahu, cukup. Barang siapa yang baca 2 ayat di hujung Al-Baqarah, mula daripada amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ila sampai hujung surah, iaitu fansurna 'alal qaumil kafirin. Kafatahu, kata Nabi, siapa baca walaupun ringkas 2 ayat saja, tapi kalau dia baca pada satu malam, kafatahu, 2 ayat ini mencukupi untuk dia. Tapi Nabi tak sebut dekat kita mencukupi itu dari segi mana. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata ada 2 tafsiran ulama sini. Yang pertama, mencukupi sebagai pelindungan untuk dia daripada segala kejahatan. Macam kita kata sebagai ayat pelindung lah. Dan satu qaul lagi kata kafatahu min qiyamil lail, mencukupi sebagai ibadat malam tu. Mana kalau dia tak boleh bangun malam pun, dia baca 2 ayat ini, maka tu Allah Ta'ala akan kira sebagai ibadat pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, demikianlah. Dan insya-Allah ada kesempatan lagi, kita sambung lagi insya-Allah. Kita cuti 2 minggu sebab anak Nabi Umrah. Kita cuti 2 kali Ahad lah insya-Allah. Dan kita jumpa lagi minggu yang ketiga. Tuan-tuan doalah selamat pergi selamat balik insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Sudah ya. Allahu Akbar.